Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung ataupun membaca hadis-hadis yang telah dihimpunkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim dari kitab Al-Lu'lu' wal Marjan ini, Syekh Fuad Abdul Baqi. Jadi mudah-mudahan kita mendapat faedah daripadanya. Bab yang kita sedang baca ialah bab keutamaan infak, bersedekah. Dan dimulakan sedekah yang wajib, iaitulah zakat. Kemudian datang pula sedekah-sedekah yang sunat, iaitulah yang lain daripada zakat. Dan dalam bab sedekah ni, adanya perkara yang tambahan daripada infak tu. Maknanya ada faktor-faktor lain yang menjadikan infak kita lebih besar pahala dia. Ada faktor-faktor lain yang menjadikan infak seseorang itu besar pahala berbanding yang lain. Jadi antaranya yang disebut dalam hadis ni ialah sebagai contoh infak kepada kaum kerabat. Mana kita dapat pahala infak dan kita dapat pahala silaturrahim. Jadi kita dapat pahala yang lebih berbanding dengan infak secara umumnya. Jadi bab itu pada minggu lepas kita dah baca bab ancaman bagi orang yang mengumpulkan harta. Cuma kita dah sebut tentang mazhab Abu Dzar. Mazhab ni makna pandangan Abu Dzar, yang pada dia tak boleh langsung mengumpulkan harta. Cuma jumhur sahabat dalam masalah ni boleh. Yang dimaksudkan ancaman terhadap orang mengumpul harta ialah orang yang mengumpul harta dan tak bayar zakat. Dari harta ni kita dah sebut nisab dia kalau harta emas ialah 85 gram. 85 gram. Bersamaan sekarang ni berapa? Nisab sekarang zakat. Kalau harta tu kiralah itu emas yang tidak dipakai. Emas harta, emas dinar, emas duit. Macam kita lah ni, duit sandaran kita emas. Kalau duit tu sandaran emas, mana kiraan dia 85 gram. Tapi kalau emas perhiasan ni, zakat dia lain daripada zakat duit tu, zakat harta. Berapa dah? Tak ingat dah baru ni. 200 apa? 200 berapa gram, tak ingat. Jadi ada baru ni orang tanya dalam komen tu, dia kata banyak gram. Tu dia beza, ada beza emas yang kita pakai perhiasan dengan emas yang kita guna untuk harta, ataupun untuk simpan harta kita lah. Baik, ala kullin, lepas tu kita baca tentang anjuran berinfak dan akan diberi ganti infak kita tu. Infak akan diberi ganti.
tak rugi kita menginfakkan harta fi sabilillah. Hari ini kita nak sambung lagi bab mendahulukan kerabat terdekat ketika bersedekah. Keutamaan kita bersedekah ni, kita dahulukan dulu orang yang dekat dengan kita. Dahulukan orang yang dekat dengan kita. Hak sedekah wajib memang bapak pahala dah. Hak kaum keluarga terdekat. Kita akan baca nanti pasal infak seorang suami terhadap isteri dan juga seorang ayah kepada anak, tu diberi pahala yang besar. Pasal itu kira nafkah yang wajib. Mana wajib lebih besar pahala daripada yang sunat. Kan? Kemudian diberi pahala pula kalau isteri bersedekah ke atas suaminya. Maknanya dia bantu perbelanjaan suami, isi rumah dia bantu dan sebagainya. Dia pun dapat pahala infak. Dia dapat pahala infak kepada suami dan anak-anaknya juga. Besarlah pahalanya dari sudut tu. Dan kemudian keluarga kita yang terdekat lebih daripada tu, adik-beradik, saudara mara, kaum kerabat, semuanya diberi keutamaan dalam Islam. Nanti orang kata pula kronism ni. Bukan masalah kroni, masalahnya hak mereka. Mereka adalah orang yang dekat dengan kita. Kalau orang lain kita bantu, dia yang dekat lagi lah kena bantu. Dia beri zakat pada anak dia. Anak dia ni 3 orang, 3 lagi. Dua ni tak kerja lah, semua anak dia tak kerja. Masa dah banyak duit dah ni. Dia beri zakat pada anak dia, kata pak saya dah cerita kan. Yang tua dia beri 1 juta zakat. Yang ke anak yang kedua baik dengan dia lah. Yang tua ni ke melawan dia selalu dia beri 1 juta. Anak yang kedua dia beri 2 juta. Maksudnya anak yang dua ni tak puas hati lah 1 juta. Dia beri juga. Dia buat tak tahu. Tapi kalau banyak sangat tu bagi anak belaka tu janganlah macam tu kan. Tak, dia nak tarif zakat tu Ustaz. Betul ke tak betul? Dia kalau zakat ni benda yang di luar daripada nafkah kita yang wajib. Kalau anak tu dah besar, berkeluarga, memang habis dah nafkah kitanya. Dia duduk per rumah lain dan sebagainya, dia tak mampu sungguh. Memang dia berasing. Maka bolehlah diberi zakat kepada si anak. Tapi kalau ada anak nak yang atas dia panggil furu' dengan usul. Ke bawah boleh. Maknanya ayah ni kalau anak dia susah dan sebagainya, dia nak bayar zakat, keluarga boleh. Tapi kalau ke atas, anak ni dia tengok ayah dia, susah ayah dia nak bayar zakat pun ada. Yang tu tak boleh. Pasal apa? Anak takkanlah bayar zakat ke ayah. Harta anta wa maluka li abik. Kalau Nabi SAW sebut, kamu dan hartamu milik ayahmu. Maknanya dia tak berlaku kalau ke atas daripada bawah atas ni. Atas bawah ni memang infak. Selama dia duduk dengan kita tu infak wajib lah. Ada budak kecil kan. Bila dia dah besar, berkeluarga, pindah rumah lain, amat tu nafkah dia dah. Jadi zakat tu kalau tiba-tiba dia susah, ayah ni senang, ayah tengok aku nak kena bayar zakat, tengok-tengok ada anak dia yang susah duduk rumah lain lah, duduk kampung ke duduk mana ke, boleh dibayar zakat kepada anak dia tu. Ke bawah boleh. Kalau ke atas tu kira bayar zakat juga ke ayah, berat benar lah. Berat benar orang kata. Ayah ni tak kena bayar zakat, kita tu harta dia. Maknanya kita ni harta dia. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita sambung hadis ni. Bab al-ibtida atau al-ibtida fin nafaqah bin nafsi thumma ahlihi thumma al-qarabah. Tu panjang dia. Bab mula pada nafkah ni pada diri sendiri, kemudian ahli keluarga, kemudian kerabat.
diterjemahkan di sini bab mendahulukan kerabat terdekat ketika bersedekah. Yang mana terjemahan bab tu tak sama dengan perkataan asal bab dalam PDF. Dalam buku kita ni sama. Memberi nafkah mula dari diri sendiri, kemudian keluarga, kemudian kerabat. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala balagha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna rajulan min ashabihi a'taqa ghulaman an duburin lam yakun lahu malun ghairahu faba'ahu bi 800 dirhamin thumma arsala bi thamanihi ilaihi muttafaqun alaihi. Jabir radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat berita bahawa seorang sahabatnya akan memerdekakan hambanya jika dia mati. Dia panggil al-mudabbir. Gulaman an duburin. Dubur ni bahasa kita kalau sebut dubur kan nampak macam punggung ya. Tapi dalam bahasa Arab ni dubur makna belakang. Belakang ataupun hujung selepas boleh jadi juga. Mana Nabi SAW ajar zikir selepas solat, kita panggil azkar duburi as-salah, selepas daripada solat. Boleh kata gitu dalam bahasa Arab lah. Jadi perkataan dubur di sini menunjukkan selepas kematian. Seorang sahabat ni dalam Islam dia ada orang panggil dia ada istilah orang hamba ni lepas tuan dia mati dia merdeka. Asalnya tidak merdeka lah. Al-aslu, asal hamba ni adalah harta. Kalau dia mati tuan dia, maka hamba ni diwariskan, dapat ke anak dia. Itu asal. Asal pada harta, asal pada hamba, dia adalah harta. Hukum hamba, dia adalah harta yang boleh dijual beli. Dia boleh dipindah milik, harta. Ada dari hamba ni, kalau tuan dia memerdekakan dia, maka bebaslah dia daripada perhambaan, hilanglah status harta dia. Maka dia memiliki diri sendiri. Okay? Dan dia tidak boleh dijual beli. Sebab dia dah tak jadi harta, dia dimerdekakan. Kalau dan ada yang hamba ni secara automatik merdeka. Salah satu daripada yang automatik ialah seorang hamba dia dapat anak daripada tuan dia. Ummul walad dia panggil, ummul walad. Oleh kerana hamba ni halal untuk disetubuhi oleh tuan dia, halal. Dari sudut agama pun memang halal. Allah Ta'ala menghalalkan. Betul? Wa ma malakat aymanukum, apa yang kamu miliki itu mana halal sudut hamba. Jadi tiba-tiba setelah dia bersama dapat anak. Dapat anak, maka hamba ni dipanggil ummul walad. Bila ummul walad, tuan dia mati, secara automatik dia merdeka. Sebab apa? Sebab kalau dia harta, matinya mak ni, matinya tuan, mak ni akan diwarisi oleh anak dia. Anak dia ni daripada hamba di dalam mak dia je. Takkanlah mak nak jadi hamba pada anak. Tak mustahil. Betul tak? Jadi maka dia pun sudut hukum merdeka. Bila mati dia tuan dia, maka mak ni akan jadi orang yang merdeka. Dipanggil Biasa pada
Ada jadi orang biasa, tidak lagi boleh dijual beli. Mana status hamba ni kalau dia merdeka, tak ada orang boleh jual dia. Pasal dia keluar daripada perhambaan, dia bukan lagi harta yang boleh dijual beli. Dia adalah orang yang merdeka. Dan ada juga orang yang dia bayar kepada tuan dia. Kalau tuan dia setujulah, dia kata kepada tuan dia, wahai tuan, boleh tak saya nak beli diri saya? Maknanya saya nak merdeka. Saya usaha, sebenarnya harta ni kalau kira hamba, apa saja yang dia buat milik tuan dia. Cuma tuan tu, kalau tuan tu nak merdeka, dia kata boleh pergi kerja mana-mana sehingga dapat harta banyak ni, kamu tebuslah dirimu. Mana dia panggil tebus. Orang ni pun lepas daripada dia bayar tebusan tu, dia merdeka. Ada juga yang disebut mudabbir. Mudabbir ni dia bukan ummul walad. Dia tidak tebus diri dia, tapi tuan dia wasiat. Tuan dia kata, kalau aku mati, kamu merdeka. Tuan dia wasiat macam tu. Mudabbir ni dia punya status sama dengan wasiat. Kalau aku mati, hamba ni dia akan merdeka, dia tak jadi hamba dah. Okey. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW dapat berita seorang sahabat telah mewasiatkan hamba dia ni merdeka setelah dia mati. Itu maknanya Nabi SAW mendengar satu khabar bahawa sahabatnya akan memerdekakan hambanya, budaknya di situ hambanya setelah dia meninggal, setelah dia mati. Padahal dia tidak mempunyai harta selain budak itu. Dia pula orang ni miskin. Dia tak ada duit, tak ada harta, melainkan hamba ni lah harta dia. Hak dok tolong dia pergi mana pergi sini. Hamba ni lah harta dia. Ada, zaman dulu boleh dapat dengan perang, kan? Zaman dulu. Okey, jadi apa yang Nabi SAW buat? Maka Nabi SAW menjual budak itu dengan harga 800 dirham. Kemudian wang itu dikirimkan kepada pemilik budak itu. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari di bawah tajuk bab imam menjual untuk rakyatnya harta dan barang mereka yang hilang. Jadilah ni Nabi sebagai pemimpin, Nabi jual harta sahabat dia. Kemudian harta tu hasil jualan pergi bagi duit kat kawan tu. Boleh faham tak ni? Faham tak cerita ni? Jadi bila Nabi dengar budak ni nak merdeka setelah daripada orang ni meninggal, Nabi offer kepada sahabat-sahabat, siapa dia nak beli budak dia. Nabi pun ada sahabat beli, Nabi jual dengan harga 800 dirham. Nabi ambil duit itu, Nabi bagi kepada tuan dia. Ada kontradik tak? Adalah. Orang ni nak wasiat merdeka setelah mati. Tiba-tiba bila dia dijual, tak adalah merdeka dia. Faham? Nah, kalau dia sudah dijual ni, hamba ni tak merdeka, dia akan jadi milik tuan baru. Kontradik tak? Ada kan? Maknanya bukan kontradik, maknanya tak jadilah merdeka dia. So apa faedah daripada hadis ni? Banyak faedah walaupun pendek cerita. Pertama, hukum memerdekakan hamba setelah mati sama dengan wasiat. Bila sama,
maka dia tidak boleh dimerdekakan sekiranya nilai dia lebih daripada 1/3 harta. Wasiat kan tak boleh lebih daripada 1/3. Sedangkan orang ni dia tak ada harta lain, melainkan hamba tu je. Maka Nabi SAW tidak menerima wasiat dia. Nabi tak terima wasiat dia. Nabi baru panggil membatalkanlah. Jadi wasiat dia tu tak boleh dilakukan kerana harta dia tak ada. Tak cukup. Harta dia tak cukup. Dia nak merdeka hamba tu lebih daripada 1/3. Jadi wasiat itu wasiat itu terbatal. Okey. Yang kedua, faedah daripada hadis ni juga, Nabi SAW bagi harta tu balik pada dia. Kalau Nabi jual lah. Nabi jual. Makna Nabi pemimpin jual barang rakyat. Boleh ke tak boleh? Jawapan dia boleh. Ada beberapa riwayat kata sahabat ni ada hutang. Jadi Nabi tolong dia jual, kemudian untuk langsangkan hutang dia. Jadi kalau kita di istilah kita lah ni, hukum bankrupt lah. Bankruptcy. Sehingga kerajaan ambil alih harta dia untuk manage. Apakah hukum dalam agama? Jawapan dia, boleh lah. Pihak berkuasa kata kerajaan manage harta rakyat dia yang tak boleh nak manage, ataupun yang orang panggil dia memang tak boleh nak nak buat dengan harta dia apa yang dia nak tu, kerajaan ataupun pemimpin boleh. Tapi dengan sebab-sebab dawabit dia, garis panduan yang panjang lah, yang terperinci. Yang ketiga, hadis ni kenapa Nabi buat gitu sama dengan hadis nafkah, hadis wasiat Sa'ad tu. Nabi SAW kata, kamu tinggalkan keluarga kamu dalam keadaan berharta lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan miskin meminta-minta dengan orang. Jadi sebab apa Nabi membatalkan wasiat itu adalah kerana supaya kalau dia mati, anak-anak dia, ahli keluarga dia mendapat faedah daripada hartanya, dan itu lebih utama. Sebab itulah datang dalam bab mendahulukan kaum kerabat dalam nafkah. Bererti antara anak dia, kalau hamba ni merdeka, siapa yang dapat manfaat? Hamba dia. Anak dia dapat apa? Anak dia tak dapat apa-apa. Tapi kalau dia jual, hamba ni tak dapatlah merdeka dia, anak-anak dia lah dapat manfaat. Jadi maknanya kalau pun orang nak merdeka, biar tuan dia kemudian lah merdeka kan. Tapi nak sebutnya, anak kepada si mati lebih berhak daripada hamba dari sudut nafkah. Kalau dia merdeka, mana dia bagi nafkah tu ke hamba. Hamba tu yang mendapat manfaat. Anak dia tak dapat manfaat. Tapi kalau dia jual, anak dia, duit yang tu dapat ke anak dia mendapat manfaat. Maka dalam bab ni Nabi SAW menunjukkan bahawa kaum kerabat dia lebih berhak daripada harta dia. Kaum keluarga dia lebih berhak kepada harta dia berbanding hamba dia. Jadi boleh faham hadis ni. Alhamdulillah. Jadi galakkan bersedekah kepada kaum kerabat. Cuma macam saya kata tadilah, bila jangan buat hadis ni, dia tak bagi langsung ke orang lain, semua bagi anak dia. Macam kita sebut tadi, zakat dia bagi ke anak dia 1 juta, 2 juta, dia ada zakat kena bayar 2 juta, bagi ke anak dia belaka. Yang tu tengoklah keperluan. Kalau anak dia tu, daripada tu, bagilah 100,000 anak dia, ada 900,000 dia boleh bagi kepada orang fakir miskin yang lain. Kalau bagi kat dia belaka kak, anak dia lah,
Siapa anak dia tu jadi kaya boleh bayar zakat pula. Nah. Anak dia lepas tu tahun depan dia bayar zakat pula 1 juta pula. Tak boleh sama kau orang lain. Tidak nak tak betul lah kalau konsep zakat tu begitu kan. Sebab zakat ni untuk bantu orang fakir. Kalau anak dia tu tahun ni dapat 1 juta, tahun depan tak dapat adalah sebab dah keluar daripada golongan fakir miskin tu. Yang penting kalau zakat tu bab wajib contohnya kalau bab zakat anak tu kena asnaf. Kalau anak tidak asnaf tak boleh bagi zakat. Tapi kalau sedekah hadiah bolehlah. Kalau dalam bab ni sahabat ni dia bukan bayar zakat ni, dia tak layak bayar zakat pun sebab dia tak ada harta lain kepada hamba dia ni. Dia bukan bab zakat ni, bab wasiat. Jadi bab wasiat dan bab infak yang tidak wajib. Kalau bab infak yang tidak wajib, boleh dia sedekahkan kepada anak-anak dia. Maknanya balik ke rumah dia. Tapi kalau zakat yang wajib, boleh juga. Tapi dengan syarat, anak tu mesti asnaf. Mesti asnaf. Tak dari segi hamba tadi. Kata kalau hamba tu, dia selama dia jadi hamba, dia dapat anak dengan tuan dia tu. Tuan dia memang tak ada anak dengan isteri sah. Jadi anak tu yang anak merdeka lah. Anak merdeka. Anak merdeka. Anak yang lahir daripada salah seorang ibu bapa dia merdeka lah. Even kalau dia tu status hamba, dia kahwin dengan orang merdeka yang lain, bukan tuan dia izin untuk dia kahwin dengan orang lain lah sebagai contoh, tetap anak dia tu dapat kawan-kawan tu merdeka lah. Tapi biasanya hamba ni dia dapat anak daripada tuan dia lah. Anak tu akan jadi merdeka. Baik, kita pergi kepada bab yang seterusnya. Sebab tu dalam bab merdeka ataupun hamba ni, kalau tiba-tiba hamba ni dia kahwin sama-sama hamba, masa dia hamba dia ni tuan dia ada 10 orang hamba, 5 orang lelaki 5 orang perempuan hamba dia. Lepas tu ada hamba ni berkenan dengan hamba seorang lagi, cakap kat tuan dia kata kahwin lah, aku bagi kahwin. Contoh tuan dia bagi kahwin. Okey, kahwin. Tiba-tiba salah seorang daripadanya merdeka. Boleh berlaku tak? Contohnya kawan-kawan tu tuan dia kata kahwin, lepas tu kalau ada harta nanti kamu tebus. Si suami pun kerja ataupun kisah Barirah, ingat kisah Barirah. Dia hamba sama hamba tapi milik orang lain. Orang ni milik Aisyah, orang ni milik orang lain, sama-sama hamba, rupa-rupa nama suami dia. Lepas tu Aisyah merdekakan hamba dia. Jadi tu suami dia masih hamba, isteri dah merdeka. Nabi SAW bagi tahu kepada pilih sama ada kamu nak tukar, sama ada kamu nak berpisah atau nak kekal dengan suami. Jadi dia memilih untuk berpisah. Pasal apa? Dia orang wanita merdeka, dia bukan hamba. Suami dia hamba, jadi dia pilih untuk berpisah. Dalam kes isteri itu merdeka, suami hamba, wallahu alam. Tak ingat pasal anak ni nisbah kepada suami, kan? Tapi kalau suami itu merdeka, isteri hamba, anak tu jadi merdeka lah. Kalau dua-dua hamba, anak jadi hamba. Anak jadi hamba. Baik. Lepas tu dari sudut status orang merdeka dengan hamba, kalau dalam ayat Quran tu kalau kata kalau orang merdeka tu
musyrik. Hamba tu mukmin, baik lagi hamba tu kahwin. Kalau ada orang masuk meminang, apalagi yang beriman. Walaupun yang datang tu hak kafir tu merdeka, hak mukmin, hak hamba tu mukmin. Allah Taala kata wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Jangan kamu bagi kahwin anak perempuan kamu kepada orang musyrik sehinggalah dia beriman. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Hamba mukmin, hamba mukmin lebih baik daripada musyrik yang merdeka. Walaupun orang musyrik yang merdeka tu mengkagumkan kamu. Makna kamu tengok dia tu hebat dia ni. Rupa handsome, harta apa tak. Merdeka tapi musyrik. Allah Taala kata baik mengkahwinkan kepada hamba. Maknanya di situlah golongan hamba ni rasa Islam ni adalah agama yang adil. Dia meletak nilai keimanan tu tidak pada harta. Walaupun dia hamba, tapi kalau dia beriman, dia boleh jadi status dia lebih mulia daripada orang merdeka yang musyrik. Iman tu yang memuliakan dia. Itu mula-mula tu ramai golongan hamba yang beriman. Pasal dia rasa agama ni memuliakan dia. Dia terbela. Dan kita kena rasa gitu. Agama ni memuliakan kita. Agama ni memuliakan kita. Dengan sebab agama kita mulia. Orang hamba dia rasa mulia dengan kemerdekaan dia, dengan status dia, kemuliaan. Kita pun kena rasa walaupun kita ni tidak hamba, tapi bila kita tengok orang kaya, orang kafir yang kaya, kita pun rasa hina kita. Lekeh je nampak dia kaya. Tak, kita kena rasa kemuliaan tu tidak pada harta dia. Kemuliaan ada pada kita kerana kita menyembah Allah, Tuhan pemilik sekalian alam. Jangan rasa lemah kita ni. Kena rasa kita mulia. Sebab apa? Kita memiliki iman. Ni tengok orang kafir kaya, kita pula bos tuan tunduk kita mau lah. Masa dia ada duit gak? Kita tak rasa kita mulia. Jangan hina siapa orang kau pakih baru ni kau boh dia boleh hina agama dia, boleh hina puasa dia, tak bagi puasa. Kalau semayang kena pijak, kena jangan rasa gitu kita ni tidak bukan hamba. Hamba sekalipun kalau agama kita Islam, tuan tu kafir, dia lebih mulia daripada tuan dia di sisi Allah. Atas dunia ni ikut dia lah nak kata gapo pun, tapi kita kena rasa kemuliaan kita. Rasa kemuliaan kita dengan agama. Baik, bab yang seterusnya, bab fadlin nafaqati was sadaqati 'alal aqrabin waz zawji wal auladi wal walidaini walau kanu musyrikin. Bab keutamaan nafkah. Belanja nafkah atau dan sedekah pada kerabat suami, anak-anak, orang tua walaupun mereka musyrikin. Isteri, anak-anak dan ibu bapa walaupun mereka musyrik. Kalau tak musyrik lagilah. Jadi bab bersedekah kepada kaum keluarga. Baik, hadis Anas radhiyallahu anhu qala kana Abu Talhata aktsara al-ansari bil Madinah malan min nakhlin wa kana ahabba amwalihi ilaihi bayruha wa kanat mustaqbilatal masjidi wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyibin. Qala Anas falamma unzilat hadhihi al-ayah
lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Qama Abu Talhah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa inna ahabba amwali ilayya bayruha wa innaha sadaqatun lillah arju birraha wa dhukhraha indallah fada'ha ya Rasulullah haitsu araka Allahu. Qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bakhin dzalika malun rabih, dzalika malun rabih wa qad sami'tu ma qulta wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Faqala Abu Talhah, af'alu ya Rasulullah. Faqasamaha Abu Talhata fi aqaribihi wa bani ammihi. Muttafaqun alaih. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas bin Malik bin Nadar, masyhur sahabat ni, anak kepada Ummu Sulaim, anak kepada Ummu Sulaim, Anas bin Malik ni, dan dia adalah khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya mak dia mewakafkan anak dia ni untuk khidmat kepada Nabi, tapi dia bukan hamba lah. Mak dia ni suruh anak dia ni jaga Nabi. Jadi Anas bin Malik ni dia khidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Talhah ni, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata Abu Talhah adalah orang yang terkaya di Madinah dari kalangan Ansar. Duk Madinah ni, Abu Talhah ni orang paling kaya sekali dari golongan Ansar. Banyak harta dia. Hartanya berupa kebun kurma. Banyak tanah dah, banyak kebun Abu Talhah ni. Antara kebun yang paling dikasihinya, disayanginya ialah kebun Bayruha yang berhadapan dengan masjid. Berhadapan. Mustaqbilatal masjid. Kebun ni berdepan dengan masjid. Maknanya masjid ni duduk depan kebun. Bukan kebun ni duduk depan masjid tak. Terbalik tu kalau faham tu. Kalau kebun duduk depan masjid, depan masjid alik mana? Arah kiblat Biasanya arah kiblat kan. Kita panggil masjid ni belah depan, ada arah kiblat lah. Tapi kebun ni tidak duduk arah kiblat. Kalau mengarah kiblat, kebun ni duduk di belakang. Maknanya belakang masjid. Jadi kita kata masjid tu duduk depan kebun. Mudah. Mustaqbilatal masjid, masjid tu duduk, kebun ni menghadap masjid. Bahasa mudah. Kebun ni berada di depan masjid, mana menghadap masjid lah. Mustaqbilatal masjid. Telaga tu tempat dia tu adalah. Telaga dah tak ada, dah termasuk dalam binaan masjid. Masjid di sini ialah Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Jadi kebun Abu Talhah ni nama dia Bayruha, dan kedudukan dia ni bagi kebun ni menghadap masjid. Kalau sekarang ni kedudukan dia dah termasuk dalam binaan masjid, di belah belakang pembesaran King Fahad. Ada tanda. Cuma tanda tu dia tertutup, biasanya tertutup bawah kapet. Ada 3 bulatan. Kita dah tunjuk dah hari tu dalam video dengan Abu Talhah tu tunjuk tu. Masa pergi umrah, perempuan tak boleh masuk sebab situ kawasan perempuan tak boleh pergi. Laki je. Tu pun orang duduk tidur situ, dia pun tak tahu, terkebir-kebir kita ajuk. Tapi petugas masjid kadang-kadang dia tak bagi kita pergi. Sebab orang ni kadang-kadang dia dah tahu tapak ni istimewa, dia buat mari usap lah, sapu lah, macam-macam. Jadi
Pihak masjid memang gitu kaedah cara binaan dia. Dia tak nak berlaku khurafat. Tapi dia tinggal ada kesan, tanda nak menunjukkan di sinilah tapaknya tu Abu Talha. Sama dengan rumah Abu Ayyub Al-Ansari yang kita tunjuk tu, duduk depan makam Rasulullah. Utusan Nabi berhenti tu. Ada kedudukan dia tu depan makam Rasulullah tu, ke kiri sedikit. Kalau kita tengok gambar-gambar lama, kita akan nampak inilah kedudukan dia. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kembali kepada hadis kita ni. Jadi Abu Talha ada kebun yang sangat dia sayang di Madinah. Kebun ni dekat dengan masjid Nabi, berhadapan dengan masjid. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering masuk dan minum dari sumber airnya yang bagus. Nabi masuk, duduk kat telaga dia, Nabi minum air. Ini antara faedah kita ni, boleh untuk memiliki kebun. Kalau kita baca hadis ni, antara faedah dia, boleh untuk memiliki kebun dan berehat-rehat di dalam kebun. Kerana Nabi SAW sering masuk ke kebun Abu Talha, berehat-rehat di dalamnya, minum air daripadanya. Boleh. Maknanya kalau memiliki kebun tu ada dalam syarak. Apa muat lagu ni? Sebab aku teringat Nabi SAW dulu suka berehat di kebun. Maka aku pun nak berehat di kebun. Kita panggil ta'asian, kita nak ikut Nabi. Tapi tak adalah kata hukum dia sunat. Kenapa tak? Sebab tidak ada perintah daripada Nabi. Nabi tak kata hendaklah kamu memiliki kebun. Nabi tak kata lagu tu. Tapi sifat Nabi ni, Nabi suka duduk di kebun. Jadi kita berkata ta'asian bin Nabi. Kalau kita nak ikut Nabi, ada kebun, kita pun lagi duduk, kita teringat Nabi dulu suka duduk di kebun. Kalau lagu tu boleh ta'asian. Baik. Jadi kalau ada kebun tu baguslah. Sama-sama kebun durian, aku panggil lah ustaz ni. Masa ada buah lah. Cari ada telaga tu, ada kolam, ada, boleh kita pergi berehat-rehat tepi tu. Cuma kita ni taing pergi rehat, nak ada kebun belaka, taing beli kebun jadi semua samun. Bila dengar lagu tu, kena beli kebun lah ni, beli lah, molek lah. Beli, orang lain jaga jadi kebun, kita jaga jadi semua samun. Jadi hutan. Pasal apa? Taing semangat ni nak belaka. Lepas tu taing jaga tu kan, tak ada nak pergi lah minggu ni, banyak kerja lah, sibuk lah. Akhir sekali jadi hutan. Pergi-pergi tak ada pokok tu dah. Jadi hutan belaka, jadi hutan rimba. Baik, kalau jenis tak ada cara tu, tu hiking masuk hutan sudahlah. Tak payah beli kebun. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi Anas radhiyallahu anhu dia berkata, ketika turun ayat Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maksudnya kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sehinggalah kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Sehingga kita terjemah sampai di sini, sehingga. Hatta di sini boleh kata sehingga. Disebut sebelum kamu menafkahkan. Kalau terbuku sebut sebelum. Boleh kata jugalah. Sebelum kamu infak tu, kamu tak sampai lagi ke muncak kesempurnaan. Kamu sampai ke muncak kesempurnaan bir, kebaikan, ialah bila kamu infak apa yang kamu sayang. Okay? Surah Ali Imran ayat 92. Bila turun ayat ni, Abu Talhah bila dengar, tu dia bangun. Abu Talhah langsung berdiri dan berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun.
sedang harta kekayaanku yang sangat aku sukai ialah Bairuha. Aku ni harta, dalam banyak-banyak harta, kebun ni lah hak sayang sekali. Kebun ni lah hak sayang sekali. Maka kini aku sedekahkan dia hanya kerana Allah. Hak paling dia sayang, itulah dia sedekah. Sahabat ni, Allahu Akbar. Ni dah nilai mereka dengan Allah dan Rasul. Sebab apa? Apa saja datang dari Allah dan Rasul, mereka tak tangguh-tangguh. Dalam majlis tu juga. Kita ni balik, nanti saya fikir dululah lagu mana. Kita balik fikir dululah. Bila balik fikir tu, banyak pula siapa di rumah tu fikir punya fikir tak jadi lah. Ni tak boleh lah, tak ada apa. Kalau Allah Ta'ala kata gini, memang ginilah. Nah. Pun begitu orang kita ni, Masya Allah, dah infak orang kita ni. Sehingga orang luar pun kenal kita ni banyak infak. Alhamdulillah. Dan infak kita ni dalam skala yang menakjubkan. Menakjubkan lah. Ni. Sehingga orang miskin pupak kita ni bersedekah. Maknanya kita skala sedekah kita sampai RM1 pun orang sedekah. Sampai 50 sen pun orang sedekah. Itu benda yang menakjubkan. Sebab ada setengah-setengah tempat, bila nak sedekah ni orang kaya je. Maknanya sedekah sejuta. Kalau contoh di Arab Saudi sebagai contoh. Saya bagi contoh lah, lama kita duduk sana. Dia tak ada tabung-tabung masjid ni, tak ada. Pasal apa? Dia infak skala besar. Sekali orang bagi juta. Juta. Jadi orang miskin ni kalau nak menderma, dia tak mungkin dia nak bagi siapa. Ataupun dia kalau sekali RM1, RM2, dia macam tak sedekah lah kalau kecil-kecil gitu. Kita ni Alhamdulillah. Makna bila orang faham, kefahaman sedekah ni sikit pun tak apa. Bagaimana Nabi kata, walau bisyiqqi tamrah, walaupun sebelah biji kurma. Maknanya kita boleh pecahkan skala infak ni hatta kepada kecil, sekecil-kecilnya. Jadi pak kita ni orang nak bina masjid, orang beri RM1 pun ada saham untuk bina masjid. Kalau kita nak buat mahal tahfiz, ngepeng pula lah kita buat ni. Tak apalah, ngepeng benda baik, bagi sedekah pak lain pun okey, buat sedekah masjid pun okey. Dia boleh kata, okey, saya nak buat masjid harga RM700,000. Ada orang sedekah RM100,000, terima. Ada orang sedekah RM10, terima. Ada orang sedekah RM1 je, terima. Ini skala menakjubkan. Pak kita ni Alhamdulillah. Sedekah ni orang, maknanya orang miskin pun ada rasa nak bersedekah. Ni adalah satu benda yang baik pada masyarakat kita. Dan nanti kita akan luaskan lagi konsep sedekah tu. Dalam hadis ada sebut konsep sedekah ni bukan sekadar dengan harta duit. Ada lagi banyak konsep sedekah. Sehingga tolong orang naik kenderaan pun Nabi kata sedekah juga. Jadi konsep sedekah tu sangat luas. Cuma pak kita nak sebutnya, Alhamdulillah, orang ni kalau ambil inti ayat Quran ni, jadi yang paling dia sayang bukan pada nilai dia. Tengok kalau dia ni ada harta tu je. Dia ada duit RM10, dia nak makan lagi, nak minum lagi. Dengan RM10 dia boleh makan nasi apa? Nasi biryani lah, contoh kita kata. Nasi kandar boleh RM10. Nasi kandar lah. Tapi oleh kerana dia tengok ada lagi orang susah, dia sanggup untuk bagi duit. Belilah minyak mutu, aku bagi RM5, aku makan nasi lemak RM1 je. Dengan air. Maknanya, konsep infak pada dia masa tu, dia sangat sayang kepada duit tu. Pahala dia besar tak? Besar. Banding dengan orang kaya, bagi, ambil RM1,000, tak apa, akan ada RM500,000 lagi. Jadi konsep dalam sedekah ni, tengok kepada apa yang kita sayang. Ni apa kita sayang. Tanya kita sayang lebih, tanya itulah pahala banyak. Kalau kita tak berapa nak sayang tu, tak ada, bukan kata tak ada pahala, tapi waktu kita sebab tu Nabi kata pahala sedekah paling besar waktu kamu susah, kamu sayang.
Kamu sayang, makna kalau aku bagi ni aku jatuh miskin. Seolah-olah gitulah. Tapi tak. Di sisi Allah itulah pahala besar. Sebab tu Allah Ta'ala kata, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan sampai ke muncak kepada kebaikan sehinggalah kamu infakkan apa yang kamu sayang. Sahabat nama Abu Talhah ni, dia bangun, dia kata, Rasulullah, kekayaan yang paling aku sukai adalah Bayruha. Kebun aku tu, kebun Nabi. Nabi kenal kebun dia ni. Memang Nabi pergi sama. Oh, Nabi dia berhak situ. Nabi naik dalam kebun dia. Nabi kenal lah. Dan dia, kita ni kalau kebun tu Nabi pergi. Memang sayang sungguh lah. Tak? Nabi pergi kebun kita. Kalau setakat orang lain pergi. Tiba-tiba kebun kita ada kebun kat Langat contohlah. Orang lain lah ni, saya pergi sama kebun tapi tak ada serabut pun kita. Pergi kebun orangnya. Tapi okey lah. Kalau tiba-tiba kebun dia ni orang besar pergi, raja pergi kebun dia, sayang sungguh lah setara tu. Ni kebun ni Nabi pergi. Tapi bila dia dengar ayat Quran, dia tolak habis kasih sayang dia pada kebun, dia lebih sayang pahala di sisi Allah. Yang tu menyebabkan dia bangun, dia kata, ya Rasulullah, Bayruha tu kebun aku paling sayang. Nabi pun kenal lah. Aku infakkan dia fisabilillah. Dahsyat. Ni memang sahabat-sahabat. Kebun paling cantik di Madinah. Kebun, duduk pula depan masjid, dekat pula Nabi duduk sama. Kalau kita bagilah orang lain. Kalau duduk kita lah, kita kata kalau tanah tu duduk Bukit Bintang, tu yang ada kan nama apa? Daudobi apa? Ahmad Daudobi ke Daujodi di wakaf tanah dia dekat Bukit Bintang tu. Bank Islam tu. Dia wakaf tu. Bank Islam tu dibina di atas tanah wakaf. Bank Islam sewa dengan Majlis Agama Islam. Sebab tanah tu di bawah Majlis Agama Islam. Jadi harta sewa tu boleh pergi banyak pula. Wakaf di segitiga emas. Kuala Lumpur. Dahsyat. Sebab tu orang-orang hak faham macam di Mekah tu hartanah dia banyak, tapi orang-orang yang kaya raya tu dia faham konsep ni, dia wakaf. Berapa orang banyak keliling Masjidil Haram tu tanah wakaf. Dahsyat. Keliling Masjidil Haram tu tanah wakaf banyak, masyarakat wakaf. Masjid Nabawi ke apa semua. Tu dia peluah tu kerajaan wakaf, kerajaan pula. Sebab wakaf kerajaan dia beli. Harta kalau raja dia lepas tu yang tepi masjid bangunan besar tu kan, masyarakat wakaf tu. Bangunan Masjid Nabawi, Masjidil Haram tu, Zam-Zam Tower tu. Cuma dia konsep jual dan wakaf. Dia beli, dia jual. Mana dia kongsi-kongsi tanah tu, lepas tu kerajaan ni atas nama wakaf Malik Abdul Aziz. Tapi orang boleh beli unit tu, dia guna selama 10 tahun, balik modal berapa tahun saya pun tak ingat dah. Kemudian setelah habis tempoh tu, semua harta tu akan jadi wakaf. Semua harta tu akan jadi wakaf untuk membiayai Masjidil Haram. Tanah segitiga kalau Bukit Bintang tu harga 1 juta, 2 juta. Tak ada dalam ni berapa juta dah. Mana rasa harga tu mungkin dah puluh-puluh juta dah. Bulanan sewa dia. Allahu a'lam lah. Tapi nak ayatnya hebatlah orang yang infak macam tu lah. Dia ingat Daudobi ni dia mati berakhir dia duduk di flat ya. Dia mati, dia meninggal duduk di flat. Dia menyewa pula di Razak Mansion tu. Ya. Itu antara tokoh yang kita kenal pak kita lah. Tapi nak sebutnya ginilah sifat sahabat. Sahabat ni sedekah paling dia sayang sekali. Kemudian bila dia surah kepada Nabi SAW, dia kata apa? Aku hanya mengharapkan kebaikan dari kebun itu
dan yang tersimpan padanya di sisi Allah. Sekarang pergunakanlah sesuai dengan yang Allah tunjukkan kepadamu. Makna dia kata, aku suruh kepada Nabi SAW, Nabi buatlah macam mana nak buat dengan kebun aku ni. Aku dah infakkan dia untuk Allah. Kemudian Nabi SAW kata, bagus sekali. Bakhin, Nabi kata. Bakhin ni dalam bahasa Arab, terjemahan dia bahasa Melayu, wah. Bahasa kita wah. Perkataan ta'ajub, makna perkataan. Kalau kita kak, Masya Allah. Bakhin, bahasa Arab ni, wah. Bakh. Dari sudut. Kalau paling sama dengan dia, kalau tengok cerita Hindustan. Hindustan pula dah. Hindustan. Bakh. Dia bakh. Dia sebut bakh tu maknanya wah. Jadi Nabi sebut bakhin, Nabi sebut wah. Aywah pun boleh. Aywah bahasa Arab tu aywah atau okey atau okey. Aywah. Yalah tu. Gitu. Aywah. Kalau kita kata, dia pun kita kata, dia kata aywah. Betul. Tu aywah tu betul. Tapi kalau bakh ni maknanya wah, menunjukkan kagumnya Nabi SAW dengan perbuatan Abu Talha. Nabi kata, zalika malun rabih. Nabi kata, itu adalah harta yang menguntungkan. Dan Nabi kata, aku telah mendengar perkataanmu. Menurutku sebaiknya kamu berikan kepada kaum kerabatmu. Jadi Nabi kata, aku dah dengar kamu kata, kamu nak infak juga harta ni, mu bagilah kepada kaum kerabat kamu. Maka Abu Talha menjawab, baik, aku laksanakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Talha membagi kebun itu kepada kerabat dan sepupu-sepupunya. Jadi hadis ni duduk dalam bab apa? Bab mendahulukan kaum kerabat. Betul lah dia nak infak. Tapi Nabi bagi infak dia ke mana? Kaum kerabat dia. Kerana apa? Itu lebih baik untuk dia. Itu lebih baik untuk dia. Jadi kalau ada orang mari minta sedekah dengan kita, kita nak bagi. Okey, boleh bagi. Tapi kalau kita tahu ada saudara mara kita dekat kampung yang susah. Yang susah sangat perlu kepada bantuan, maka kita nafkahkan harta kita kepada dia. Itu lebih baik. Besar pahala dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey? Hadis yang seterusnya, baik, hadis yang seterusnya, hadis Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha a'taqat walidatan laha faqala laha law wasalti ba'da akhwaliki kan a'zama li ajriki. Muttafaqun alaih. Maimunah isteri Nabi radhiyallahu anha memerdekakan hambanya. Dalam braket ni disebut, masa tu dia tak bagi tahu kepada Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda kepada dia, law wasalti, andai kata kamu berikan dia kepada kaum kerabat. Manakala kamu tak merdekakan dia, sebaliknya dah kamu tak berhajat kepada dia, ada saudara kamu yang perlu kepada hamba dia. Yang perlu kepada hamba. Kamu bagi kepada kaum kerabat kamu hamba ni, lebih baik daripada kamu merdekakan dia. Kalau kita bunyi merdekakan hamba ni, besar dah pahala. Kan? Bukan pahala sikit memerdekakan hamba ni.
Tapi bila merdeka hamba, kebaikannya dapat kepada hamba. Tak, kalau kita bagi ke hamba ni kepada kaum kerabat yang memerlukan, maka itu kaum kerabat kita lebih baik di situ. Jadi kata Nabi SAW, andai kamu berikan kepada kaum kerabatmu yang miskin, nescaya dia lebih besar pahala. Dia penterjemah kita ni letak yang miskin. Maknanya kalau kita tengoklah, tiba-tiba kaum kerabat kita dah senang dah, hamba kita ni susah, dan kerabat pun tidak berhajat pun, dia pun ada hamba dah sebagai contoh, maka kita bagilah kemerdekaan. Bukanlah maknanya semua kita nak kena bagi kepada kaum kerabat, tu jadi kronism lah pula dah. Tapi kita kena tengok, andai kata dalam kaum kerabat ada yang memerlukan, kita dahulukan dia. Itu maksud dia. Okey? Jangan sampai harta tu tak pergi ke orang lain, duk main anak beranak kita je. Mu bagi ni aku bagi anak saudara, ni anak sepupu, ni gini. Pak orang lain tak ada langsung. Padahal anak beranak dia senang belaka dah. Tu tak menepati konsep lah. Cuma apa yang dimaksudkan di sini, kalau kita ada dua pilihan, ni orang susah A, ni orang susah B, sama-sama susah, sama-sama memerlukan, tapi si A ni orang tidak kaum kerabat kita, si B kaum kerabat kita, maka kita tolong si B lebih aula, lebih utama sebab dia kaum keluarga. Tapi kalau si A susah, si B senang, si B kaum keluarga, si A ni bukan, cuma dia susah, lagi susah daripada si B, kita bantu si A ni lah tadi, sebab dia kategori lebih susah. Baik. Jadi kalau dia Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada Maimunah, kalau kamu beri kepada kaum keluargamu, yang kerabatmu yang susah, lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis yang seterusnya ni cerita pasal isteri berinfak untuk suami. Infak atau suami dan anak-anak lah. Cuma cerita ni panjang cerita. Orang wanita mesti duk tunggu ni, ustaz royak ni nak dengar ni. Wanita seronok dengar ni. Seronok tu sebab pahala. Bukan seronok tu sebab benda lain ke. Seronok tu sebab besarnya pahala. Jangan ambil sisi lain pula. Rupanya selama ni dia bagi ke suami tu, bukan tanggungjawab dia lah, kira sedekah je tu. Suami ni minta sedekah dia rupanya. Kalau dia anggap lagu tu besarlah dia punya kesilapannya. Sebaliknya dia kena anggap apa? Maknanya apa saja yang dia belanjakan, sisi yang baik yang dia ambil, itulah Allah akan bagi pahala kepadanya, sebagaimana dia bersedekah kepada orang lain. Jangan ambil sisi dia ni lebih besar daripada suami. Jangan pula lagu tu. Kadang-kadang orang ni dia nak tengok angle mana tu. Cuma kita nak sebutnya, mukaddimahnya hadis baca minggu depan. Mukaddimahnya, andai seorang isteri dia membantu suami dalam infaknya, dalam nafkahnya di rumah. Betul lah kewajipan suami kan. Tapi isteri ni dia ada harta, kemudian dia infak pula harta tu kepada keluarga dia, maka dia mendapat pahala sedekah dan dia mendapat pahala berbuat baik kepada suami dan juga anak-anak dia. Dan suami pun lagu tu juga, sebaik-baik nafkah adalah pada ahli keluarga. Mana setiap yang dia bawa balik ke rumah, hatta nasi anak dia makan, bini dia makan, dikira pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau banding dua tu, mana besar pahala? Pahala dari sudut amalan besar wajib lah daripada yang sunat. Yang wajib lebih besar daripada yang sunat. Tapi dua-duanya pahala besar lah kita kata. Bukanlah kecil dak. Infak ni besar pahala dia. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Okey? Wallahu taala a'lam. Apa sebab seseorang itu jadi hamba?
Okey, apa sebab seseorang tu jadi hamba? Okey. Hamba ni zaman kita ni tak ada dah. Zaman dulu ada, hamba ni berlaku disebabkan perang. Tawanan perang. Bila berlaku perang, ditawan seseorang tu, kemudian dia dijual sebagai hamba. Ataupun kalau dia tak nak dijual, dia kena tebus diri dia. Kalau dalam istilah Islam tu boleh. Manakala pemerintah tu kata, okey, kalau kamu nak merdeka, kamu nak bebas, kamu tebus. Harga banyak sekian-sekian. Kamu tak boleh tebus, maknanya akan dijual sebagai hamba. Jadilah dia hamba. Tapi kalau dia tidak ditawan, orang merdeka, miskin sara mana pun, dia tak boleh dijadikan hamba. Jadi hamba yang betulnya dengan tawanan perang. Kalau berlaku zaman lah ni, orang jual anak. Jual anak kan. Saya dengar berlaku di Afrika dulu. Orang jual anak sebab miskin sangat. Jual untuk jadi hamba. Maka keadaan tu dia tak boleh sebenarnya. Dia bukan hamba, dia merdeka. Cuma dia susah. Tak boleh pergi beli anak orang susah nak jadi hamba, tak boleh. Ada amalan yang sekarang ni orang duduk bising di Afghanistan. Afghanistan ni ada status dancing boy. Dancing boy. Pernah dengar? Oleh kerana culture dia, orang perempuan ni sangat-sangat tertutup. Jadi yang menghiburkan lelaki adalah orang lelaki yang berpakaian perempuan. Memang dilaknatlah oleh Allah ni. Perbuatan ni sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada amalan tersebut di Afghanistan. Jadi dan golongan budak-budak ni dia dibeli. Ada broker dia pergi rumah-rumah, pergi masuk kampung, cari orang susah, muka pun handsome sikit, dia beli daripada keluarga dia, dia jadikan dia sebagai dancing boy. Ada yang sampai ke tahap jadi hamba seks kepada lelaki. Sampai tahap tu. Perkara ni sangat dimurkai lah kita kata. Cuma saya nak sebutnya, macam mana budak ni dijual oleh keluarga dia kerana susah. Dan jadi hamba kepada tokai broka hot, orang panggil dancing lah. Dia pergi ke majlis-majlis, budak ni lah diberi pakaian wanita, diberi gelang kaki, nari macam perempuan lah, tapi dia lelaki. Sekarang ni Taliban sudah menghapuskan amalan ni. Siapa yang terlibat akan dihukum dengan hukuman yang berat. So ada sisi baik. Orang Taliban tu kena iktiraf lah. Sebab dia dulu masa mula-mula Taliban wujud tu, masa awal tahun apa Taliban first 2000 79, lepas tu dia kalah balik tu tahun 2000 kan. Jadi masa Taliban pegang mula-mula tu dah hapus. Bila masuk Amerika ni, timbul balik cerita tu. Mereka pun seronok lah benda-benda gitu tu. So ada orang buat dokumentari, orang putih buat dokumentari cerita dancing boy ni. Dia nyamar, dia pergi tengok orang tu daripada start, dia beli budak, dia training budak, dia bawa budak tu pergi nari, dia pakaikan pakaian. Memang jadi hamba lah orang Islam. Tapi kita kata sesusah mana pun orang, dia tak akan jadi hamba. Dia tidak boleh dijual sebagai hamba. Dia boleh berlaku hamba ni, berlaku perang. Cuma lah ni alhamdulillah Allah Azza wa Jalla takdirkan tawanan perang lah ni tidak jadi hamba. Disuruh hukum masih lagi boleh berlaku lah. Cuma deklarasi peringkat dunia sudah stop perhambaan. Alhamdulillah. Jadi kita semua pun dah jadi merdeka. Hamba-hamba dulu pun akhirnya dimerdekakan. Dan Islam walaupun mengiktiraf sistem hamba, tapi Islam menggalakkan memerdekakan hamba. Maknanya benda ni diiktiraf dalam agama Islam, tapi Islam menggalakkan kita untuk memerdekakan. Jadi kalau dia nak simpan hamba dia boleh, tapi kalau dia nak kena buat kesalahan dalam Islam, bayar kafarah. Salah satu kafarah dia merdekakan hamba. Makna ada galakan dalam Islam untuk memerdekakan. Makna jadi orang merdeka lebih mulia daripada golongan hamba. Jadi alhamdulillah zaman sekarang ni tak ada hamba.
Dari sudut hukum masih lagi ada. Sudut hukum masih lagi terpakai. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi soalan? Tak ada tak? Kita sambung nanti pada hadis ke-584, insya-Allah 584 pada minggu hadapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.